Tuan-tuan dan puan-puan, dengan pelaksanaan PKP yang diumumkan ini, semua aktiviti ekonomi dan sosial adalah tidak dibenarkan, kecuali bagi senarai perkhidmatan perlu seperti berikut. Yang pertama, makanan dan minuman termasuk untuk haiwan. Penjagaan yang kedua, penjagaan kesihatan dan perubatan termasuk pendokok diet, perniagaan dan klinik haiwan serta perkhidmatan veteriner. Yang ketiga, air. Yang keempat, tenaga. Yang kelima, keselamatan, itu pertahanan, kecemasan, kebajikan dan bantuan kemanusiaan. Yang keenam, pengurusan sisa pebejal dan pembersihan awam dan pembentungan. Yang ketujuh, pengangkutan melalui darat, air atau udara. Yang kelapan, perkhidmatan dan pengusahaan pelabuhan, limbungan dan lapangan terbang, termasuk pemunggahan, pengangkutan, lighter, pengendalian kargo dan pemaliman dan penyimpanan atau pemukalan komoditi. Yang kesembilan, komunikasi, termasuk media, telekomunikasi dan internet, pos dan kurier, serta penyiaran bagi penyampaian tujuan penyampaian maklumat, berita dan seumpamanya sahaja. Yang ke-10, perbankan, insurans, takaful dan pasaran modal. Yang ke-11, kredit komuniti, termasuk pajak gadai dan ar-rahnu. Ke-12, e-dagang dan teknologi maklumat. Ke-13, pengeluaran, penyulingan, penyimpanan, pembekalan serta pengagihan bahan api dan pelincir. Ke-14, hotel dan penginapan hanya bagi tujuan kuarantin, pengasingan, pekerja bagi perkhidmatan perlu dan bukan tujuan pelancongan. Ke-15, pembinaan, penyelenggaraan dan pembaikan kritikal. Ke-16, perkhidmatan perhutanan, iaitu terhad kepada penguatkuasaan dan hidupan liar. Ke-17, logistik yang terhad kepada penyampaian perkhidmatan perlu. Itu saja, iaitu 17. Dan detailnya akan saya sebutkan sebentar lagi. Dengan pelaksanaan PKP ini, semua sektor perkilangan adalah tidak dibenarkan, kecuali mengikut sektor-sektor seperti berikut. Yang pertama, aero angkasa, iaitu komponen dan maintenance, repair dan overhaul. Yang kedua, bagi perkilangan makanan dan minuman. Ini semua sektor perkilangan, ya. Yang ketiga, bahan pembungkusan dan percetakan, hanya berkaitan bahan makanan dan kesihatan. Keempat, barang-barang penjagaan diri dan bahan pencuci. Kelima, keluaran penjagaan kesihatan dan perubatan. Jadi ada 12 perkilangan yang kita buka. Yang lain-lain semuanya ditutup. Dan yang dibuka pun kapasiti bekerja adalah setakat 60% pekerja sahaja. Dan kita berharap supaya sektor perkilangan yang dibuka dengan 60% itu akur dengan arahan yang diberikan oleh kerajaan. Sebab saya baca dalam media sosial dan hantaran-hantaran yang dibuat, walaupun ketika itu kita telah mensyaratkan hanya 60% yang bekerja, tetapi daripada aduan yang saya terima melalui media sosial dan hantaran-hantaran melalui IG dan sebagainya, dimaklumkan terdapat majikan yang memaksa pekerja mereka bekerja, iaitu melebihi daripada 60% yang ditetapkan. Jadi saya harap perkara seperti ini tidak berlaku kepada sektor ataupun perkilangan yang kita benarkan. Dan jika ianya berlaku, saya harap
pekerja-pekerja tersebut membuat aduan kepada pihak penguatkuasa di bawah Kementerian Sumber Manusia dan melaporkan juga kepada pihak polis, dan saya minta daripada pihak polis dan penguatkuasa Kementerian Sumber Manusia supaya mengambil tindakan yang setegas-tegasnya. Begitu juga yang telah pun diarahkan tutup, jangan ada yang membukanya secara haram. Jadi saya beri peringatan bahawa jangan langgar arahan yang diberikan oleh kerajaan ini. Mengenai pertanian, perikanan, penternakan, ianya dibenarkan. Bukan saja aktiviti pertanian, perikanan dan penternakan dibuka, tetapi rantaiannya juga dibenarkan. Sebagai contoh, kalau pertanian misalnya, oleh kerana ada aktiviti pertanian, maka keperluan untuk baja, racun dan sebagainya adalah amat diperlukan. Jadi kedai yang menjual baja dan racun dibenarkan beroperasi. Mengenai begitu juga dengan peladangan dan komoditi seperti kelapa sawit, getah, lada, koko dan sebagainya juga dibenarkan, termasuk rantaian. Sebagai contoh, kalau kelapa sawit, lori yang mengangkut kelapa sawit ke kilang memproses buah kelapa sawit juga dibenarkan beroperasi, malah kilang memproses kelapa sawit juga dibenarkan beroperasi. Mengenai pembinaan kerja-kerja penyelenggaraan dan pembaikan kritikal, kita benarkan kerja pembinaan infrastruktur awam yang utama dan kerja-kerja pembinaan yang menyediakan penginapan pekerja yang lengkap di tapak bena, iaitu di dalam kawasan tapak bena mereka mempunyai perumahan dan tidak akan bercampur dengan pihak luar. Manakala kerja penyelenggaraan dan pembaikan kritikal, sebagai contoh, dalam masa 2 minggu ni atap bocor, jadi kita benarkan repair dilakukan. Untuk kerja infrastruktur awam, misalnya